My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu pada hari ini untuk kita terus mendalami kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber peraturan, sebagai sumber hidayah dalam kehidupan kita yang penuh dengan cabaran, penuh dengan ujian. Itu adalah asam garam dalam kehidupan kita di dunia ini. Tetapi apabila kita berpandukan cahaya daripada Allah, insya-Allah kita akan dipimpin pada jalan yang lurus, jalan yang telah diberikan nikmat kepada orang-orang yang telah diberikan nikmat. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Sihat Ustaz ya? Ustaz Fazrul sihat. Alhamdulillah Ustaz ya. Cantik sebelah. Oh, ini memang special Ustaz hari ini. Jangan terbang ya. sudah. Jangan terbang. Dan ada pula satu lagi tu. Memang tak terbang lah. Memang tak terbang lah pasal dia kena jaga. Tapi kadang-kadang terbang juga Ustaz. Melayang ke sana ke sini. Itu isu kita pada hari ini. Yang kita nak bersama dengan tuan-tuan, halaman 99. Tuan-tuan buka, adik-adik yang juga mengikuti pada hari ini. Kita share, kita kongsi di Facebook untuk kita berbincang. Ya, kalau awal surah An-Nisa itu berbincang tentang wanita dan keluarga. Kali ini kita kembali balik kepada wanita dan keluarga, di mana Allah memberikan penekanan yang besar dalam surah ini tentang adil dalam kehidupan walaupun berada dalam keadaan konflik. Jadi kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Mari kita mulakan pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Quran yang kita baca saban hari dan juga yang kita baca setiap kali kita bergabung ataupun kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam solat kita, iaitu surah Al-Fatihah. Dan harapan kami mudah-mudahan setiap hari kita mendengar dan membaca, saya ataupun Ustaz Tirmizi yang baca, mudah-mudahan sedikit sebanyak beri panduan dari sudut bacaan. Akan tetapi saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan cuba juga kita memahami apakah maksudnya setiap 7 ayat yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. InsyaAllah mudah-mudahan. Mari kita baca surah Al-Fatihah insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Amin ya rabbal alamin. Itulah bacaan daripada surah Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz ya. Kita membaca, kita mohon hidayah. Kita dapat mengikuti jalan orang-orang yang diberi nikmat. Telah pun kita belajar sebelum ini di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, orang-orang syahid dan juga soleh ya. Dan kalau kita melihat kepada halaman pada hari ini, rupa-rupanya jalan lurus ini kita mengikut nabi bukan maksudnya nabi tidak ada masalah Ustaz ya. Sebenarnya nabilah antara orang yang ada masalah, cabaran pelbagai ujian, tetapi bagaimana
bagaimana beliau baginda sallallahu alaihi wasallam menguruskan dengan panduan hidayah. Itulah yang membezakan sama ada kita ini beriman ataupun tidak beriman, ya. Pasal ujian hadir pada semua orang, dan pada hari ini kita akan berbincang tentang cabaran dalam rumah tangga, dan ini adalah sinopsis yang kita ingin perhatikan di atas layar, tuan-tuan. Bermula daripada ayat 128, kita akan berbincang tentang nusyus, ya. Ini adalah sinopsis yang kita boleh lihat. Sinopsis berkaitan dengan keluarga yang ada cabaran, bagaimana perdamaian antara suami isteri kerana adanya sikap nusyus dan berlaku adil di antara para isteri, ya. Sama ada satu isteri ataupun beberapa orang isteri ada cabaran, maka di sini ada solusi daripada al-Quran pernah berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita akan lihat pada ayat 128 hingga ayat 130. Dan ayat 131, Allah mengingatkan kepada kita kepunyaan Allah lah hakikat milik alam semesta dan kesempurnaan kuasa serta kehendak pahala dunia akhirat. Allah mengingatkan perkara ini sebagai satu motivasi kepada individu-individu yang ada cabaran dalam keluarga. Kalau kita ada cabaran, tuan-tuan ada cabaran, muka surat ini mengingatkan kembali, mengulang balik mesej penting yang ada pada awal surah An-Nisa, dan sebenarnya juga disebut dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran, beberapa surah lain ini dalam Al-Quran. Jadi jom kita baca sama-sama daripada ayat 128 hingga ayat 130, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Kita tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran semuanya, kita nak baca hari ini di muka surat yang ke-99. Bermaksud kita telah mempelajari hampir 100 muka surat, hampir 100 dan nak habis juzuk 5. Subhanallah, ya. Jadi sebuah satu nikmat yang Allah Taala beri pada kita, dan sebelum ini saya secara peribadi pun tak pernah pun melihat secara mendalam sebegini sekali dalam surah An-Nisa ni, Ustaz. Betul. Surah An-Nisa, Ustaz. Jadi bila sebut surah An-Nisa ni dia rasa macam yalah baca je. Baca je. Tapi surah An-Nisa ni dia apa kadang-kadang satu jarang dibaca. Betul. Ya, kemudian dia punya isi-isinya pun kadang-kadang tak ada kaitan kot, ya. Tetapi dia belajar ni bukan semestinya bila dah kena ada ujian. Ya, bila kita belum ada ujian, belajar dulu. Bila ada ujian, kita tahu dah dekat mana nak cari jawapan. Betul, Ustaz. Insya-Allah. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita baca ayat yang ke-128 sehingga ayat yang ke-130. Saya nak cuba baca dengan permulaan ini dengan murattal bayyati, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما
حكيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 128 hingga ayat 130 mengingatkan kepada kita Ustaznya. Sambungan semalam kita berbincang tentang bagaimana ada sahabat yang bertanya tentang fin nisa ya wa yastaftunaka fin nisa pada ayat yang ke-127. Jadi nak ceritanya ialah bertanya tentang unsur ataupun isu-isu tentang wanita ini awal telah diterangkan, tapi ada lagi sahabat yang bertanya, maka Allah respon ya, Allah respon memberi jawapan kerana Allah mengangkat ya martabat wanita di dalam al-Quran, di dalam Islam, berbanding di peringkat jahiliah itu mereka meletakkan wanita ini sebagai second class ya. Tetapi kita kena ingat bahawa wanita itulah ibu kita, wanita itulah isteri, itulah anak kita. Jadi kita perlu memahami betul-betul dan tidak perlu kepada kumpulan feminis untuk memperjuangkan wanita. Tapi syaratnya ialah apa? Kita kena pegang betul-betul pada al-Quran. Kalau tak pegang pada Quran, itu yang muncul kumpulan-kumpulan feminis yang memperjuangkan hak, tak puas hati sampai ke bila-bila tak puas hati. Tapi rupanya Allah dah perjuangkan 1400 tahun yang lepas. Malah di dalam al-Quran, selain daripada surah An-Nisa ini, ada surah Al-Baqarah bercakap tentang hak dan perjuangan wanita. Surah Ali Imran, ada surah An-Nur, surah Al-Ahzab, surah Mujadalah, surah Mumtahanah, Talaq, surah Tahrim, banyak lagi. Ya, jadi bukan sekadar surah ini saja, walaupun namanya surah An-Nisa, Allah berikan kerana apa? Mungkin terlupa dekat sini, jumpa lagi nanti bila kita pergi kepada surah An-Nur ataupun Ahzab. Betapa jadi Islam mengangkat martabat wanita, subhanallah. Jadi itu yang bila kita baca ini, kita pun tahu bahawa kalau kita kembalikan semua masyarakat kepada al-Quran, anak kita yang perempuan akan terbela ya. Kalau tidak memang bahaya. Itu sebabnya kalau nak cari menantu Ustaz ya, nanti kita kena interview surah An-Nisa dah habis ke belum. Kalau belum, sila saksikan episod. Kita bagi nombor episod dia. Habis dulu kita bagi kuis. Kalau okey, bismillah. Cari menantu kalau begitu. Jadi bukan jadi menantu. Jadi menantu pun bagi adik-adik yang di universiti pun sama juga. Belajar dulu ya, pasal kalau boleh di Jabatan Agama, kalau boleh buat program ya, mungkin program 2 hari. Tapi sebelum datang tu, so tengok dahulu surah An-Nisa, faham, jawab kuis, baru masuk kursus dapat sijil. Ini setuju tak setuju? Itu bukan nak menyusahkan, tapi kalau dah susah nanti kan, memang menyusahkan orang lain. Jadi sebelum apa-apa kita tengok dahulu ayat 128. Dan jika seseorang perempuan bimbang suaminya akan nusyus, suami pula nusyus, ingatkan selama ini wanita isteri saja nusyus. Rupanya di sini Allah nyatakan perempuan ataupun isteri takut ba'liha, suaminya nusyuzan atau i'radan ataupun berpaling, fala junaha alaihima, tidaklah bermasalah untuk mengadakan perdamaian bainahuma sulha, di antara keduanya perdamaian ya. Ada usaha sama ada si suami, kalau ini yang takut nusyus ini adalah si isteri kepada suaminya, maka si isteri memperjuangkan, cuba mengadakan slot perdamaian. Ini kita akan tengok macam mana prosesnya. Jadi ada 2 perkara yang boleh berlaku ya kepada seorang suami. Maksudnya seorang suami boleh nusyus dan seorang ataupun i'rada. Apakah maksud nusyus? Nusyus ini ialah perilaku buruk. Dia berkasar, dia mungkin tendang isi isterinya, menjerit ataupun buat sesuatu yang tidak menjadi tanggungjawab si suami, satu. Ataupun i'rada. I'rada ini maksudnya berpaling, acuh tak acuh, mungkin pasal dia dah jumpa orang lain, dia ada rumah lain. Yang ini Allah beritahu, ini terus terang dia. Pasal apa? Pasal ia berlaku. Dan kalau tuan-tuan ada rakan saudara yang ada perkara begini, Allah kata apa? Si isteri dan juga suami ini kalau boleh jangan rasa bersalah ya, terutama isteri itu, fala junah alaihima an yusliha bainahuma sulha, untuk memperjuangkan perdamaian ya. Wasulhu khair ya, perdamaian ataupun kekal sebagai suami isteri itu adalah yang lebih baik, Allah cakap di sini. Kemudian Allah mengingatkan tentang sifat manusia, iaitu apa? Wa uhdiratil anfusus syuh ya, iaitu manusia ini sememangnya mempunyai tabiat syuh. Syuh ini maksudnya dia ada bakhil, tapi dalam masa yang sama syuh ini juga dia dikaitkan dengan bukan sekadar bakhil tapi murah. Dia bakhil dan murah. Maksudnya apa? Dia dah tak nak bagi. Lepas tu kalau dia bagi pun
dia cakap-cakap lagi dalam diri dia. Dia kalau buat kerja dekat dapur tu, rontang kan, dia bagi juga, dia tak bakhil kan, tapi bunyi bising. Tak kisahlah suami ke isteri, suami pun kalau katakan dia bagi duit nafkah tapi dalam hatinya aku macam tu kan, itu namanya syuh. Jadi Allah membongkar bahawa memang anfus ataupun diri manusia ini ada perasaan ini, ya, dia ada perasaan ini, syuh ini. Jadi Allah mengatakan bagaimana nak selesaikan perkara ini, si isteri dia akan mengungkit pada si suami. Kalau dia dah bergaduh tu, dia mengungkitlah kan, yang suami cakap isteri, si isteri cakap suami. Dia macam orang bergaduh lah, ayam dulu ke telur dulu, Ustaz? Kan biasa orang cakap tu kan, ayam dulu ke telur dulu. Nanti yang kata telur dulu, dia kata telur lebih penting. Kan, kemudian yang cakap ayam dulu, ayam lebih penting. Kalau tak ada ayam, macam mana nak keluar telur? Kan? Tapi kalau tak ada telur, macam mana nak keluar ayam? Berpusing. Jadi apakah solusi untuk mengelakkan perbahasan perbahasan telur dan ayam ini? Allah kata wa in tuhsinu, jika kamu bersikap baik, cemerlang, maksudnya mengutamakan orang lain, wa tattaqu, dan bertakwa, bukan yang pentingnya kamu, bukan pentingnya ayam ke telur, yang pentingnya Allah dah jadikan, dah teruskan perjuangan kan. Kalau itu dapat dibina dua perkara itu, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah tahu sebenarnya ke depan ke belakang apa yang kamu telah buat, apa yang akan berlaku, Allah lebih tahu. Berbanding yang kita cakap bahawa kamu yang si isteri yang bersalah, si suami bersalah, sebenarnya yang bersalah maksudnya cuba baiki, bertakwa, tapi kita buat yang terbaik. Tuhsinu itu maksudnya ialah kita kalau katakan ada si suami itu kurang memberi hak, si isteri berihsan, ya, ataupun kalau katakan si isteri itu bermasalah, kita pun akan berihsan, bertolak ansur lah. Kalau kita tengok dalam give and take. Itu sebabnya kalau kita tengok gambar di atas skrin situasi kita pada hari ini, iaitu gambarnya ialah kalau katakan ini terutama kalau yang ada 1 2 3 rumah tu, ya, itu 1 2 3 rumah tu lagi mencabar tu, ya. Satu rumah pun pada waktu itu suami dia salah ke isteri bersalah, kan, pasal yang siapa mula dulu yang berkasar contohnya kan, ataupun naik suara. Jadi pada waktu itu apa, perlu ada sulh, iaitu islah, usaha untuk perdamaian, ya. Tengok tu, yang si isteri baling si suami pun nak baling, okey. Yang suami cakap si isteri yang berkasar, si isteri cakap si suami pula yang berkasar. Jadi perlu ada usaha untuk perdamaian. Kalau awal surah An-Nisa ini kita bawakan hakam, ya, orang wakil daripada lelaki, wakil daripada perempuan, untuk mendengar, bukan sekadar 2 orang je. Kalau 2 orang dia memanglah seorang wakil ayam, seorang lagi wakil telur, memang tak habis-habis kan. Tapi yang pentingnya kita dapat manfaat daripada ayam dan telur. Yang itu kita tahu, bila tengok pada telur, ayam cakap alhamdulillah ada telur. Telur pun cakap alhamdulillah ada ayam. Ya, jangan diletakkan siapa lebih penting, kerana dua-duanya penting. Pada ayat yang ke-129, walan tastati'u. Ini sambungan kalau situasi tadi bercakap tentang kalau orang yang ada 2 3 4, ya, pasal ada yang kata daripada surah An-Nisa ini ayat 3 tu memang terlampau famous di kalangan orang lelaki lah, Ustaz, ya. Ustaz biasalah dengan ayat 3. Ayat biasa Ya, memang biasa baca dalam semayang ke? Ada juga baca. Ada juga, Ustaz, ya. Jadi Allah mengatakan di sana iaitu apa? Iaitu sebenarnya manusia ini, kalau kita tengok ayat 129 ini, dalam ayat yang ketiga itu, fa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu takut untuk adil, ya. Sekali lagi di sini Allah kata walan tastati'u an ta'dilu. Tadi kat sana wa in, ya, maksudnya jika, belum buat lagi ni, kan, jika kamu takut yang adilu itu 2 3 4 itu fawahidah. Okey, tapi di dekat sini dah berkahwin ni. Ini bagi siapa tuan-tuan yang mungkin sudah ada terlibat dengan poligami, ya, 2 ke 3 4 isteri, ya. Maka Allah kata apa? Walan tastati'u an ta'dilu. Tidak mungkin. Lan itu maksudnya sampai bila-bila pun kamu tidak mampu untuk bersifat adil. Ini dinyatakan oleh Nabi sendiri pun. Sebenarnya memang selepas Khadijah, ya, Nabi kahwin seorang, lepas tu Nabi ada beberapa isteri. Pada waktu itu Nabi mengaku pada Allah SWT bahawa jiwa hatinya luar okey, satu hari okey,
Tetapi hati itu yang di sini lebih cinta ke kurang ke itu urusan hati. Allahuakbar. Jadi perkara ini yang menakutkan, tapi Allah kata falan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Walaupun kamu betul-betul ingin bersifat adil, Allah dah beritahu awal, ya. Terutama bila bab hati, ya, bab hati, bab perasaan. Jadi yang penting apakah solusinya? Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal muallaqah. Yang penting jangan sampai pasal saya tak suka yang pertama ataupun yang kedua ke yang ketiga ke, maka kita cenderung kepada yang kedua pasal suka, kan? Yang pertama kita letakkan sebagai istilahnya fatadharuha kal muallaqah, iaitu gantung tak bertali. Allahuakbar. Ya. Tak nak jumpa, tak nak bercakap, tak nak bagi nafkah. Allah. Beza hati itu Allah akui, pasal Allah yang mengetahui tentang sifat manusia itu sendiri. Wa in tuslihu wa tattaqu, dan jika kamu islah, baiki, ya, membagi waktu, nafkah dan juga bertakwa. Sama kalau tadi tuhsinu wa tattaqu untuk yang si perempuan terutamanya, termasuk lelaki, tapi di sini untuk lelaki wa tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Maksudnya kalau katakan ada kurang lebih itu Allah boleh ampunkan, Allah boleh masih menyayangi kita. Syaratnya adalah jangan tamilu kullal maila wa tazaruha kal muallaqah. Jangan gantung tak bertali. Pasal ini banyak berlaku sekarang, banyak berlaku. Betul, yang kita ingin ingatkan. Tapi kalau katakan dah bincang-bincang ni tadilah telur ke ayam kan, akhirnya kata ayam nak bawa diri, telur nak bawa diri. Itu adalah ayat ke-130. Kita baca sekali lagi. Silakan Ustaz untuk memahami macam mana solusi itu. Silakan. Baik Ustaz. Menarik tuan-tuan dan puan-puan, telur dengan ayam, tapi signifikannya ataupun kupasannya sebenarnya amat dekat dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita terlalu nak menegakkan, dah kita tahu dah kita salah, tapi oleh kerana kita suami, contohnya kan. Jadi Allah sebut kat sini kan, tuhsinu wa in tuhsinu, maknanya kena ada satu tolak ansur dan juga cari titik pertemuan, jangan mencari titik permusuhan ataupun kejauhan. Jadi kita baca ayat yang ke-130 tuan-tuan dan puan-puan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Sadaqallahul azim. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan cukupkan keperluan masing-masing daripada kurniaannya, dan Allah Maha luas kurniaannya lagi Maha bijaksana. Jadi ini adalah peringatan daripada Allah. Kalau katakan perlu terus islah tu dibuat, ya, tetapi kalau perlu berpisah, Allah kata Allah akan cukupkan, ya. Jangan bimbang pasal apa, min saatih ini daripada keluasan rezeki Allah itu Allah boleh bagi, ya. Don't worry. Don't worry. Kalau katakan itu tidak boleh bertahan lah. Kalau bertahan itu nanti setiap hari ayam dengan telur je bergaduh je kan. Orang sebelah asyik dia cakap ini kan. Jadi kalau itu menambahkan lagi rosak dalam sebuah keluarga, Allah kata ada jalan keluar pada ayat 130 ini. Dan bercakap tadi tentang ayat 128 129 ni Ustaz, ya. Saidina Ali pernah ada keinginan, ya, dia bercakap pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa isterinya Fatimah anak pada Nabi Muhammad. Jadi dia kata adalah keinginan untuk kahwin yang satu lagi. Jadi kata Nabi kalau kamu menyakiti Fatimah, sebenarnya kamu menyakitiku. Allah, ini bapa mertua cakap pada si suami ni. Memang selepas itu memang Saidina Ali memang sadaqallah azim, ya. Bukannya Saidina Ali bawa pula tak ke kita tak ke kita nak melihat kepada apakah dia punya ayat Quran ni kan. Saidina Ali tidak argue kepada, tidak berhujah kepada Nabi Muhammad. Jadi di sinilah sebenarnya kita kena memahami ada culture budaya yang isteri pertama boleh cari hanya yang kedua. Yang itu ada. Dan ada pula yang memang kalau katakan sebut saja rumah kedua memang bunuh diri contohnya. Jadi di situ kita perlu memahami perkara ini. Inilah solusi daripada Al-Quran. Kita melihat pada perkataan pada hari ini, iaitu perkataan khafa, perkataan yang kita tengok dalam ayat yang ke mana tu Ustaz?
ayat yang 128 ya, Ya, betul. iaitu maksud takut ataupun khawatir, berulang berapa kali? 124 kali. Ini nak menceritakan bahawa dalam satu rumah tangga ada perasaan-perasaan ini, tetapi Allah memberikan solusinya. Yang penting ialah kita cuba islah, kita cuba baiki, dan urusan mengamankan dalam rumah, di luar rumah ini adalah milik semua. Kita kena buat, usahakan ya, dan kita ingin mengumumkan tentang usaha keamanan ini sebagai satu kempen di bawah Yayasan Veteran ATM. Satu usaha yang di mana tuan-tuan boleh menyokong, menyumbang di nombor yang tertera agar kita terus dapat keamanan di luar rumah dan kita teruskan keamanan di dalam rumah. Kita berehat sebentar, kita bersambung kembali My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Kaya. Ujian adalah tarbiyah dari Allah. Apakah kita akan sabar ataupun sebaliknya? Kesenangan yang datang selepas kesusahan, semuanya adalah nikmat dari Tuhan. Ustaz Fasrul sama Subhanallah, dapatkan yang original Ustaz. Dapatkan original. Hidup ni penuh dengan ujian Ustaz ya. Betul, dalam rumah tangga, Allah, di luar rumah, betul, sebenarnya penuh dengan ujian, dan kita perlu uruskan dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat yang kita dah baca, akan dibaca lagi selepas ini, tapi nak sambung tajwid dulu Ustaz. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Lagu nasyid daripada Abang-abang Intim dan juga Abang Raihan. Subhanallah Ustaz. Kesenangan ataupun ujian itu adalah sebenarnya nikmat daripada Allah Taala, dan pastinya untuk mendekatkan lagi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, seperti biasa kita ingin kongsikan platform rasmi kita untuk kita terus bersahabat, dan mungkin apa juga persoalan ataupun nota-nota yang ingin dikongsikan dengan kami, persoalan tajwid ataupun persoalan berkenaan dengan tadabbur dan sebagainya, bolehlah bergabung dengan kami di platform rasmi kita. Kita ada Facebook kita Sahabah Al-Quran My #Quran Time. Yang kedua My #Quran Time. Kita juga ada YouTube, Instagram dan YouTube, Telegram dan juga Twitter dalam capaian yang sama, iaitu My #Quran Time Official, dan juga Instagram Quran Time iaitu My Quran Time Official. Jadi boleh bergabung kat situ, war-warkan kepada sahabat-sahabat kita, awak dah follow belum, ikut belum My Quran Time punya Facebook? Oh ada Facebook, ya, Instagram pun ada, contoh. Jadi kita sharekan kepada sahabat-sahabat kita untuk terus sebarkan Al-Quran. Jadi kita nak kongsi juga pada hari ini tentang ilmu tajwid kita. Kita nak menyambung lagi pengajian tentang tajwid, dan hari ini kita masih lagi berada dalam sifat-sifat huruf. Kita telah berkongsi sebelum ini sifat hamas, sifat jahar, dan hari ini kita akan kongsikan sambungan daripada ilmu tajwid kita, iaitulah kita nak kongsi tentang sifat ar-rakhawah ataupun asyiddah, dan juga ataupun ar-rakhawah, yang mana penting untuk kita ketahui sifat huruf ini untuk kita sama-sama praktikkan dalam bacaan kita. Jadi mari kita sama-sama saksikan, iaitulah sifat syiddah dan juga rakhawah telah kita bincangkan. Hari ini di antara tengah-tengah tu dia ada satu sifat atas tawassut dipanggil, iaitu dalam segi bahasa sifat pertengahan, dari segi istilah dia iaitulah suara pertengahan antara syiddah dan juga rakhawah semasa menyebut hurufnya, kan? Iaitulah hurufnya lan umir ataupun lin umar, boleh juga huruf lam, huruf nun, huruf ain, huruf mim dan juga huruf ra. Kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-128 pada kalimah au a'rid anhum, kan? Maksudnya huruf ain kat situ dia ada tengah-tengah antara syiddah dan juga rakhawah. Ain a'ma
ataupun au i'radan ataupun au a'rid anhum. Jadi kita akan perhatikan nanti insya-Allah khusus untuk setiap huruf ini yang berkait dengan sifat tawassut ini insya-Allah taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, alhamdulillah kita terima kasih ucapkan pada Ustaz berbincang tentang tawassut Ustaz ya, antara syiddah dan rawahah. Rawahah. Bukan rawahah. Okey. Itu Abdullah bin Abi Rawahah ya, masya-Allah. Jadi itu adalah pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan tajwid, dan kita ingin teruskan ya, kalau di sini ada tawassutnya itu di tengah-tengah itu, rupanya di dalam kita menguruskan ujian ini pun ada jalan tengah ya. Kalaupun perlu berpisah, masih lagi kita berada sebagai orang yang bertakwa, selalu ingat pada Allah. Mari sama-sama kita teruskan ayat 131 hingga ayat 134. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Kita nak menyambung tuan-tuan dan puan-puan. Tadi telah kita baca dengan bacaan Murattal Bayyati. Jadi kita nak sambung sekarang ini dengan bacaan Murattal Hijaz pula insya-Allah. Ayat 131 sehingga ayat 134. Semua ayat dalam muka surat ini Ustaz, akhir kalimah dia ataupun akhir ayat dia dengan mad iwad. Baris dua di atas bila kita waqafkan dia akan jadi nama dia mad iwad, dibaca dengan kadar 2 harakat sahaja. Baik, kita baca jom. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 131 hingga ayat 134 Ustaz ya. Ini sebenarnya daripada ayat 130 lagi sebenarnya Allah menyatakan jika berpisah ya, jika berpisah ada ubat penawar yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memujuk kepada orang yang berpisah. Pasal berpisah ini sebagai satu, kalau di luar rumah namanya perang, dalam rumah kalau berperang Ustaz, dia memang menyebabkan stres ya, dia menyebabkan trauma, menyebabkan kadang-kadang si suami itu rasa tidak berharga ataupun si isteri itu rasa tidak berharga sebagai seorang insan. Jadi kalau ada rasa-rasa begitu, rasakan bahawa dunia ini gelap, Allah menyatakan pada ayat yang ke-130 bahawa rezeki ataupun dari segi rezeki Allah itu amat luas. Dan ayat yang ke-131, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bagi Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya segala perkara ini milik Allah. Suami itu bukan milikmu, begitu kan, dan isteri itu bukan milikmu yang mutlak. Mutlaknya itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Pinjaman bukan milik kita. Jadi kalau kita sedar perkara itu, pasal biasanya dalam satu rumah tangga ada pasangan ataupun ada anak, kita rasakan bahawa dah lama hidup itu milik kita, saya boleh je nak suruh buat apa saja. Tapi sebenarnya kalau nak suruh buat mestilah ikut kepada Allah SWT. Kalau dua-dua ikut Allah, insya-Allah ya,
kuranglah berlaku perpisahan, kecuali mungkin ada yang kata isu apa mungkin tak ada anak contohnya. Tapi ada kawan saya yang dia tak ada anak berusaha dapat, ada pula yang dia tak ada anak dia berpisah, dia kahwin dengan orang lain, dua-dua ada anak pula. Kan. Jadi ini adalah ketentuan pasal walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kali ulang saya. Ya, ada beberapa kali. Betul, ya? betul. Beberapa kali. Jadi walaqad wassaynal ladzina utul kitab, kami telah mewasiatkan, ya, kami telah memberi nasihat kepada orang yang diberi kitab yang sebelum ini, Yahudi Nasrani, dan juga wa iyyakum anittaqullah. Asasnya adalah takwa kepada Allah. Jangan kita bergantung kepada diri, jangan kita nak minta perlindungan dengan diri kita yang selesaikan, kita minta Allah yang selesaikan. Wa in takfuru, jika kamu berkufur, fa innallaha ma fis samawati wa ma fil ard. Sekali lagi Allah ulang, kali kedua ini. Maksudnya kalau kamu kufur, ingkar, tak nak bertakwa ketika berpisah tersebut, Allah kata semua perkara ini milik Allah. Buat macam mana pun kamu kembali balik kepada Allah. Allah kata wa kana Allahu ghaniyan hamida. Allah ini kaya, tak perlukan orang lain, kita yang perlukan Allah. Ya, Allah ini maha terpuji. Kamu dah kena maksudnya bila bergaduh tadi tu, ayam dengan telur tadi tu kan, siapa lebih penting apa sebagainya, kena kutuk suami saya buat begini, si suami kata isteri saya buat begini. Tapi yang tak pernah kena kutuk, yang tetap terpuji walaupun ada orang yang tidak beribadah kepada Allah, ialah Hamidah, Allah yang penuh dengan pujian pasal tidak ada kekurangan. Tak ada kekurangan Allah pun ada orang kutuk Allah juga. Subhanallah. Kan Allah ada anak lah, kan Allah ni zalim lah, sehingga kan ada orang yang berpisah, dia mempersoalkan why me? Wah, kan mengapa saya? Ataupun kalau katakan ada yang masih lagi dalam keluarga, kan tapi dia belum berpisah lagi, tapi dia kata mengapalah saya dapat suami macam ni? Kan. Jadi sebenarnya mengapa dapat suami begini, pasal awak yang sebenarnya tak bersyukur dengan apa yang ada, ya. Kalau kita cuba baiki, itu yang digariskan. Kalau pun perlu berpisah, sebenarnya kita tidaklah hina di sisi Allah SWT. Itu penting Ustaz, ya. Kita tidak hina di sisi Allah kalau kita bertakwa. Ya, tetapi kalau kita tak nak bertakwa, give up dengan kehidupan, sebenarnya Allah tetap kaya, Allah tetap dipuji, terpuji, tetap sempurna. Dan selepas itu pada ayat yang ke-132 sekali lagi Ustaz. Ya. Tiga kali dalam bahasa Arab ni, kira jamak ni banyak kali Allah ingatkan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Suamimu bukan milikmu. Ya. Dan isterimu bukan milik mutlakmu. Subhanallah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi bila kita tahu perkara ini, kita tahu bahawa ya Allah, aku tahu bahawa ustazku, suamiku ustazku, lebih kurang itulah tajuk yang ada tu. Sebenarnya kuku itu sebenarnya tidak benar. Kan kita rasa macam kita punya dah, kita dah dulu mengorat ke kan dapatkan dengan kita berusaha, tetapi sebenarnya Allah yang punya, Allah yang ciptakan. Wa kafa billahi wakila. Bila kita ada mindset ini, maka cukuplah Allah saya bertawakal yang memelihara. Dan pada ayat 133 ini Allah menyatakan kalau Allah menghendaki, nescaya dimusnahkannya kamu semua wahai manusia, kemudian didatangkannya lain sebagai penggantimu, dan Allah Maha Kuasa melakukan demikian. Maksudnya kalau ada yang kata bahawa mengapa saya, kan dia rasa stres sangat, sebenarnya Allah boleh je ganti orang lain, tak perlu pun kita yang buat masalah ini. Tapi kita dapat suami, kita dapat isteri yang ada pelbagai ragam dalam kehidupan itu, kerana ini adalah daerah ujian. Ya, daerah ujian. Kalau tidak, Allah boleh ganti je Ustaz, ya. Ganti macam orang dulu, ada yang diterbalikkan, ya, ada yang mati selepas tidak beramal dengan kebaikan. Tetapi kalau Allah masih izinkan kita lagi untuk hidup, sebenarnya kita kena bergantung, berbalik kepada Allah SWT, kejar ganjaran yang terbaik. Dan apakah ganjaran terbaik itu? Kita baca daripada ayat 134. Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Ayat 134 Ustaz. Baik, menarik ayat ni. Sebab barang siapa yang hendak dunia, ketahuilah bahawa di sisi Allah pahala dunia dan akhirat. Jadi kita nanti Ustaz akan tambah lagi bagaimanakah ciri-cirinya. Ciri-ciri. Baik, kita baca dulu ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu thawabad dunya fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah. Wa kana Allahu sami'an
بصيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 134 mengingatkan kepada kita, barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahawa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ayat ni pendek saja Ustaz, ya, menghujungkan perbincangan kita pada hari ini. Apa kaitan dengan motivasi yang Allah berikan pada ayat ke-131, ayat 132 dan ayat 133, iaitu bila bercakap tadi tentang perpisahan, ya, perpisahan ataupun tak berpisah tapi dalam satu keluarga tu adalah sedikit pertelingkahan tadi tu. Sebenarnya Allah mengatakan bahawa kalau berpisah, kalau ada yang kata bahawa saya tak dapat dah kekalkan keluarga saya, saya ingatkan saya nak kekalkan keluarga saya, ataupun saya tak dapat suami saya, isteri saya yang saya impikan dahulu, yang tidak ada kecacatan, tak ada kekurangan, kan. Kalau itu yang kita inginkan, sebenarnya di dunia ini Allah kata siapa yang suka sawabad dunya, balasan pahala ganjaran di dunia, Allah kata fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Allah tak cakap bahawa sekadar thawabud dunya, tapi Allah pasangkan dengan akhirat. Pasal sebenarnya mindset kita ketika membina keluarga, ya, adalah mindset untuk bukan sekadar di sini. Kalau di sini sahaja, ayam hanya di sini. Kan, ini kasar sikitlah tu, kan. Ayam saja di sini, dia tak ada bincang kalau dia ada telur ke apa ke, okey saya nak masuk syurga. Tak ada, ya. Jadi sebenarnya nak mengingatkan kepada saya, kepada tuan-tuan sekalian, bahawa kalau nak dapat ganjaran bahagia di dunia dapat sedikit, alhamdulillah, ini daerah ujian, tapi dia punya ganjaran yang besar-besar lagi itu ialah di mana? Di akhirat. Ya, jadi Allah mengingatkan bahawa di sisi Allah itu bukan sekadar ganjaran dunia. Kalau nak dapat ganjaran dunia, ayam pun dah dapat, ya. Tetapi kerana kita ditawarkan thawabud dunya wal akhirah. Jadi kalau katakan ada yang kata dia nak rumah, Ustaz, kan. Itu thawabud dunya. Kalau katakan dia nak kereta, dia nak, kalau adik-adik yang belajar di kat universiti nak dapat 4 flat contohnya, kan, ataupun apa lagi, nak dapat adik-adik yang kecil lagi umur 6-7 tahun nak permainan, kan, ataupun ada yang kata saya nak bercutilah satu dunia, saya tengok orang lain, ya, selalu gambar pergi London, kan, macam Ustaz Tarmizi, kan. Saya tak dapat, contoh je sana. Okey, tak apa, pasal apa, pasal itu okey, yes. Tapi kalau boleh, kalau kita nak thawabud dunia, mesti kaitkan dengan akhirat. Kalau dapat pergi ke London itu, maksudnya saya nanti nak juga bersyukur dan mungkin nanti nak sampaikan Quran ke, ya, bawa keluarga saat bahagia dengan keluarga. Benda-benda yang boleh bawa sampai ke akhirat. Kalau kita buat begitu, kalau kita nak kereta kerana nak pergi bawa balik kampung ataupun pergi ke surau, rumah besar, nak buat perkara-perkara yang bermanfaat, maka itu adalah yang dipuji. Wa kana Allahu sami'an basira. Yang Ustaz tanya tadi, kan, maksudnya nak buat apa kalau kita nak dunia akhirat. Allah kata di sini wa kana Allahu sami'an basira, ya. Dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Mendengar apa? Allah tahu apa yang kita nak. Ya, saya nak apa, Ustaz nak apa. Ustaz tak cakap pun, ya, Allah dengar, Ustaz, ya. Ustaz mesti ada banyak, kan. Ada berapa lagi yang belum banyak dicapai, Ustaz? Biarlah rahsia, ya. Okey. Allah dengar. Ya, yang penting kita berdoa, tapi bukan sekadar berdoa, ya. Satu, sami'an, Allah dengar apa yang kita doa, yang kita cakap dalam hati kita. Basira, Allah lihat apa yang kita buat. Kita buat tak apa yang patut untuk mencapai ke kejayaan tersebut. Maksudnya kalau nak dapat rumah ke, nak dapat anak yang soleh ke, pasangan yang soleh-solehah, keluarga yang bahagia, doa teruskan, tetapi kita kena juga, ya, usahakannya, ya. Kerana apa? Kerana Allah melihat. Kalau Allah lihat kita ni berusaha, maka Allah boleh bantu kita lagi, Ustaz, ya. Jadi inilah peringatan dan juga panduan daripada Al-Quran dalam hadis Nabi, saya bacakan di sini. Daripada Khuzaimah bin Thabit, Rasulullah bersabda, jagalah diri kamu daripada doa orang yang teraniaya, kerana doanya itu akan diangkat ke atas awan. Allah berfirman, demi kekuasaanku dan kemuliaanku, nescaya aku akan menolongmu meskipun beberapa masa lamanya. Ini hadis riwayat Tabrani, ya, dalam Jami'ul Hadis Qudsiyah. Jadi nak ceritanya, pengurusan keluarga ini kita jangan zalim, ya, kerana kalau orang yang dizalimi itu berdoa, dia dikabulkan. Jadi kalau kita tak capai apa yang kita tak capai, baik kita sendiri yang berdoa kepada Allah, jangan menzalimi. Kita harapkan kepada pasangan buat segala-galanya, doa dulu ke atas. Doa dulu kepada Allah. Allah akan dengar, Allah dengar, sami'am
dan lepas itu kita usahalah ya, kita cakap elok-elok, kita cuba belajar lagi al-Quran. Saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan mengajak isteri, suami, mengajak anak ya, mengajak pada kawan-kawan agar apa? Agar kita selalu ingat takwa ya. Antara ayam dengan telur siapa yang lebih penting? Allah lebih penting ya. Bila kita tahu bahawa isteri dengan suami siapa lebih penting? Allah lebih penting. Jadi kita ada give and take. Itulah asas untuk kejayaan dan juga kebahagiaan kita. Membawa kita kepada resolusi kita yang kedua, mari kita saksikan. Iaitu bila kita selalu bersama Al-Quran, selalu kita menyedari tentang tauhid Allah dengan melihat alam ini, kita akan sentiasa dipandu dan tahu keutamaan bahawa di antara suami dan isteri, yang lebih penting bukanlah suami, bukanlah isteri, tetapi yang lebih penting adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, kalau alam ini cantik, tuan-tuan nanti keluar rumah tengok cantik kerana apa? Allah susun dengan adil. Ya. Maka kalau kita nak cantik keluarga kita, kita kena susun dengan adil. Ada perkara yang terlebih terkurang itu, cepat-cepat ingat Allah. Pasal Allah pun tak berkira sangat dengan kita. Kalau berkira sangat dengan saya Ustaz ya, mungkin hari ini tak makan ayam saya kan, okey. Tapi kerana Allah tak berkira, dengan kekurangan yang ada, Allah tetap juga Ar-Rahman, memberi kasih sayang. Kita juga doakan ada semangat tuhsinu wa tattaqu ataupun wa tuslihu, itu islah, agar kita terus dipimpin keluarga kita ke syurga. Mari sama-sama kita perhatikan resolusi akhir kita pada halaman ini. Yang pertama, kita berkomunikasi dengan baik bersama pasangan berdasarkan pada ayat 128 tadi, wasulhu khair ya, islah, membaiki komunikasi dan juga hubungan itu adalah lebih baik mengikut panduan daripada Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, sering baiki dan kuatkan takwa untuk membina sifat adil dalam keluarga ya, sama ada mungkin ada satu rumah ataupun 2-3 rumah, tetapi kita tahu bahawa adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya perlukan kepada takwa, bantuan daripada Allah. Yang ketiga, jangan ingkar pada Allah kerana kita perlukan Allah, bukan sebaliknya ya. Jadi bila kita taat pada Allah, melihat kebesaran Allah, makin kita merendah diri dan membawa kepada cara kita menguruskan rumah tangga kita, insya-Allah Allah akan pimpin kita. Mari kita berdoa, Allah buka pintu hidayah, keluarga bahagia sampai ke syurga. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan saya nak ucap tahniah dan juga terima kasihlah kepada tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai teman dalam kehidupan. Tambah menarik lagi bersama dengan keluarga Ustaz. Ya, betul. Ya, berkumpul bersama dengan keluarga. Ada ibu, ada ayah yang ingatkan anak-anak, Long, jangan lupa tengok Quran time. Kau tak sempat tengah hari, petang atau malam atau subuh boleh tengok, supaya hidupkan suasana Al-Quran dalam rumah Ustaz. Kita baca Al-Quran, kita dengar, kita fahami Al-Quran, beri kekuatan dalam kehidupan kita. Tidakkah Al-Quran itu menjadi satu ubat ketenangan yang mujarab dalam kehidupan kita, kekuatan kita? Maka marilah kita sama-sama bersahabat dan juga bergabung ataupun kita lazimi kehidupan kita dengan kalamullah, yakni Al-Quran. Mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami, dosa ibu ayah kami ya Allah. Kasihani mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai ada saat ini seorang isteri atau suaminya ataupun seorang suami bersama istrinya berlaku pertelingkahan ya Allah, maka ya Allah, barakah Al-Quran, satukan mereka kembali ya Allah, kurniakan jalan keluar bagi kekusutan mereka ya Allah. Jadikan kami semuanya keluarga yang diridai oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami dari isteri kami dan juga zuriat keturunan kami
perkara-perkara yang menyukai hati kami melihatnya, dan jadikan kami imam ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa ingat kepadamu. Tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa mensyukuri akan segala nikmat kurniaan pemberian-Mu. Ya Allah, tolong bantu kami ya Allah untuk kami senantiasa memperbaiki, memperelok dan melipat gandakan amal saleh, amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Semua yang ada pada kami milik-Mu ya Allah. Semua itu hanyalah pinjaman buat kami ya Allah. Maka jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa tunduk kepadamu ya Allah. Wahai Tuhan pemilik kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tarmizi membacakan doa sebentar tadi. Ini adalah usaha doa kita yang Allah nyatakan tadi di hujung ayat 134, wa kanallahu sami'an basira. Allah mendengar, lantas kita selalu berdoa dan Allah ini Maha melihat. Selepas kita berdoa ini teruskan usaha kita ya untuk bersama dengan Allah. Inilah kempen yang kita ingin sampaikan bersama dengan tuan-tuan, iaitu kempen tabung ya, tabung gerakan Al-Quran sebagai satu usaha di mana tuan-tuan juga boleh menyumbang. Kita ingin menyebarkan kesedaran Al-Quran ini dalam kehidupan, membuat ataupun menghasilkan program-program pendidikan Al-Quran agar tersebar di seluruh dunia dan juga di negara ini, dan sehinggakan tuan-tuan kita doakan agar Quran ini menjadi panduan pada bila-bila masa bagi keluarga kita, pada generasi kita, generasi seterusnya. Kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga pada 6 pagi esok insya-Allah. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas Ustaz ya. Jadi kita ucapkan terima kasih pada Mufas dan juga tuan-tuan yang menyokong. Teruskan istiqamah, My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.